Baik, bismillahirrahmanirrahim. Okay, kali ni kita akan masuk subtopik 4.3 iaitu vektor dalam satah kartes lah atau Cartesian plane. Okay. Sebelum kita mulakan, kita buat ulangan sekejap untuk bahagian awal topik vektor. Okay. So vektor boleh diwakilkan sebagai simbol PQ. Okay. Kena ada simbol anak panah kat atas ni. Okay, so yang ni kita sebut sebagai vektor PQ, atau vektor juga boleh diwakilkan atau ditulis sebagai vektor Q. Ada small wave kat bawah ni contohnya. Okay. Dan vektor juga biasanya digambarkan melalui line segment. Okay, contohnya begini. Okay. So kita tahu garis ini adalah contohnya vektor bagi Q. Okay. Dari titik P ke Q. Okay, first kena tahu simbol untuk menulis vektor. Okay. Yang kedua kena tahu magnitude. Okay. Disebabkan vektor sendiri adalah bersifat yang mempunyai magnitude dan skala. Magnitude and direction. Okay. Okay. Kita review sekejap. Okay. Vektor tu sendiri, okay, dia mengandungi magnitude dan direction. Okay. So magnitude ni dia punya nilai lah, dan direction ni arah dia. Okay. So dekat rajah ni, okay, kita ada vektor A, vektor B, vektor D, vektor R, vektor P. Okay, kita kena tahu magnitude dia. Magnitude dia ni maksudnya nilai jarak ni. Okay, magnitude. Dan maksud direction tu, okay, ke mana? Ke timur laut ke barat daya ke? Kena tahulah arah dia. Okay, so vektor mesti kena ada dua sifat ni. Dia ada magnitude dan dia ada arah sendiri. Okay, so kita dah tahu cara nak tulis simbol vektor. Okay, sama ada guna anak panah ni atau small wave. Okay. Kita pun dah tahu, okay, vektor biasanya diwakili oleh satu line segment. Okay. Dan sebenarnya vektor ni juga boleh diwakilkan dalam satah kartes, atau dalam mudahnya dalam koordinat lah, dalam bentuk koordinat. So ni contoh yang akan dikongsikan sebentar lagi. So untuk hari ni kena tahu yang vektor juga boleh diwakilkan dalam satah kartes, okay, atau Cartesian plane. Okay. So bila melibatkan Cartesian plane, apa yang kita kena tahu? Okay. Yang kita kena tahu adalah bila melibatkan Cartesian plane mesti ada koordinat. Mesti ada koordinat. Okay. So ada 3 benda sahaja yang kita perlu tahu dalam 4.3 ni, iaitu yang pertama, macam mana cara nak mewakilkan vektor dalam Cartesian plane. Okay. Ni yang pertama. So kalau lihat di sini, vektor dalam Cartesian plane, okay, boleh ditulis dalam bentuk xi tambah yj, dan juga boleh ditulis sebagai xy. Okay. Di mana xy ni, okay, kalau yang ni kita tulis dalam bentuk kolom vektor nama dia. Okay. Kalau yang ni dalam bentuk sebutan, okay, koordinat. Okay. So kena faham lah. Okay, bila nak wakilkan vektor dalam Cartesian plane, okay, dua bentuk ni kita boleh pakai, sama nak guna bentuk xi tambah yj atau xy. Okay. So kena tahu sekarang, okay, cara nak wakilkan dia xi tambah yj. Okay. So apa maksud xi yj ni? Okay. I ni dia nak bagi tahu vektor dalam arah paksi X. Okey. Okey, manakala J ni pula, okey, dia nak bagi tahu vektor dalam arah paksi Y, in the direction of Y axis. Okey, manakala X dan Y ni, X dan Y ni adalah
nilai. Okey, contohnya kita ambil contoh yang pertama. Okey, kita ambil vektor A ni sebagai contoh. Okey, so kita ambil vektor A ni, kita nak tulis vektor dalam Cartesian plane dengan menggunakan bentuk xi tambah yj dengan xy. So untuk vektor A, okey. Okey. Caranya adalah, okey, sekarang ni kita kena tahu, okey, I ni menunjukkan pergerakan pada paksi X. Okey, so senang je nak ingat. I ni sama ada dia bergerak ke kanan atau ke kiri. Okey, dan J ni pula dia nak bagi tahu pergerakan pada paksi Y. So sama ada J ni bacaan pada pergerakan naik ke atas atau ke bawah. Okey, dan X dengan Y ni adalah nilai dia sendiri. So vektor A, okey, cuba tengok vektor A. Okey, now cuba tengok vektor A ni adalah pergerakan dari titik sini ke sini. Okey. So kita main dengan koordinat sekejap. So dekat titik awalnya adalah koordinatnya adalah -7, 1. Okey. Dan destinasi atau titik akhirnya di sini adalah berapa koordinat dia? -6, 3. Okey. So kita nak tulis vektor A sekarang dalam bentuk xi plus yj. So kena tahulah. So sekarang ni kalau tengok sini dia bergerak ke kanan dan ke atas. Okey. Kita gambarkan sekejap kat sini. Okey, dia bergerak ke kanan dan ke atas. Okey. So untuk pergerakan paksi X dia bergerak ke kanan. Untuk pergerakan paksi Y dia bergerak ke atas. So untuk paksi X, untuk pergerakan paksi X dia bergerak sebanyak berapa unit? Daripada -7 ke -6. So dia bergerak sebanyak 1 unit ke kanan. Okey. 1 unit ke kanan. So 1 unit to the right. Okey. Okey, manakala untuk pergerakan paksi Y dia bergerak berapa unit ke atas? 1, 2. Okey. So dia bergerak 2 units upward. Okey. Okey. So bila dia bergerak ke kanan, maksudnya nilai dia adalah positif. Okey. Kalau dia bergerak ke atas untuk paksi Y pula, nilainya adalah positif. So kat sini satu pergerakan 1 unit ke kanan, pergerakan 2 unit ke atas. So untuk vektor A kita boleh tulis sebagai vektor A sama dengan, okey, 1i tambah, okey, 2j. Okey, dan satu ni sebenarnya tak perlu tulis pun. Kita just boleh pemudahkan dia. So I tambah 2j. Okey. So ni cara kita wakilkan vektor A dalam Cartesian plane. I tambah 2j. Tapi dia nak bentuk kedua ni, bentuk kolom vektor. Okey. So kolom vektor, okey, ditulis dalam bentuk xy. So kat mana xy tadi? Kan x kat sini. X nilai dia 1, y nilai dia 2. Okey. Okey. So nak tulis dalam kolom vektor, dalam bentuk kolom vektor, ambil jelah nilai x dengan nilai y ni. Okey, boleh tulis sebagai 1, 2. Okey. Untuk soalan A. Baik, kita teruskan dengan vektor lain pula. Okey, kita ambil vektor f. Boleh? Vektor f. Okey, kita main dengan vektor f pula. Okey, bagi contoh B, kita main vektor f. Okey, bagaimana nak wakilkan f dalam Cartesian plane? Okey, sekarang kita tengok vektor f kat mana? Sini Okey, so vektor f ni dia bergerak, okey, dari sini ke sini. So, ingat kita sedang menceritakan tentang vektor dalam Cartesian plane. So, kena tahu apa? Kena tahu koordinat. So, initial point dia adalah, okey, koordinat di sini adalah, okey, 5, 1. Okey. So koordinat dia kat sini adalah 5, 1 km. Final point dia adalah di sini. Okey, so titik tu bergerak dari sini ke sini dan diwakili sebagai vektor f, dan the ending point dia berada pada koordinat 7, 4. Okey. So kena tahu vektor ni adalah pergerakan titik ni daripada 5, 1 kepada 7, 4. So macam mana kita nak wakilkan vektor f ni dalam Cartesian plane? Okey. Boleh dua cara, sama dalam bentuk xi yj ni atau xy, kolom vektor atau ij. Okey, so sekarang kita kena tahu arah pergerakan vektor tu sendiri. Sama ada dia bergerak ke kanan ke kiri atau ke atas ke bawah. Okey, jom kita buat sama-sama.
Okay, so sekarang di sini kita tengok titik tu dia bergerak ke kanan. Okay, okay, dan dia bergerak ke atas. Okay. Okay. So untuk pergerakan pada paksi X, dia bergerak sebanyak berapa unit? Daripada 5 ke 7. So untuk pergerakan pada paksi X, okay, dia bergerak sebanyak 2 unit, okay, ke kanan. Okay, manakala pada pergerakan paksi Y, okay, daripada sini ke sini ni, okay, berapa unit dia bergerak tu? Naik ke atas kan? Okay. So daripada 1, 2, 3, 4. So 1 ke 4 berapa unit naik? So dia naik sebanyak 3 unit. Okay. So kita ambil nilai yang kita dah kira tadi, tulis dalam bentuk IJ ni. So untuk vektor F, kita boleh tulis sebagai F sama dengan, okay, 2I, okay, tambah, okay, sampai tambah sebab dia menaik, okay, pada pergerakan paksi Y dia, tambah 3J. Okay. Ni untuk vektor F. Dan dalam bentuk kolom vektor pula, okay, kita boleh tulis sebagai in bracket 2, 3. Okay. Baik, so selesai untuk vektor F. Okay, kita teruskan pula dengan vektor lain. Kita ambil vektor P. Okay, kita ambil vektor ni pula. Okay, dan kita nak tulis vektor P ni dalam sebutan IJ dan dalam bentuk kolom vektor. So ambil vektor P. Okay, untuk contoh ketiga, saya nak pakai vektor P. Okay, so first kita tulis dulu vektor P sama dengan, okay, now kita nak tulis dalam bentuk IJ. Dan vektor ni sekarang duduk dalam Cartesian plane. Okay, so bila dalam Cartesian plane, kena tahu dia adalah melibatkan koordinat. So kena tahu sekarang ni P ni adalah vektor bagi pergerakan titik daripada sini ke sini, jalan dia. So kena tahu dia ke kanan ke kiri, atau dia ke atas atau ke bawah. Okay, so initial point dia kat sini dan last point dia kat sini. Okay, ni anak panah ni, anak panah, tengok anak panah, dia bergerak ke sini. Okay, so ni last point dia. Okay, so sekarang kita tengok dulu pergerakan pada paksi X. Okay, kita lukis sikit. Dia macam Pythagoras theorem juga sebenarnya. Okay, dan melibatkan translation. Cuba ingat balik topik-topik yang pernah belajar masa lower form dulu. Okay, now untuk pergerakan pada paksi X, vektor P ni kita tengok dia bergerak ke kanan ke kiri. Okay, so dia bergerak ke kiri sebanyak berapa unit? Okay, kita kira 1, 2, 3. Okay, so untuk vektor P ni dia bergerak 3 unit. Okay, tapi dia bergerak ke kiri. Okay, so kita tulis sikit, dia bergerak 3 units to the left. Okay, okay, manakala, okay, dia bergerak ke kiri untuk movement on X axis. Okay, movement on Y axis pula adalah, okay, dia bergerak naik ke atas. Okay, 3 unit tadi adalah di sini 1, 2, 3. Okay, next adalah 1 naik ke atas. So it move 1 unit upward. Okay, so kita dah tahu dah nilai pergerakan untuk vektor P ni. Jadi nak tulis dalam sebutan IJ adalah, okay, disebabkan X dia adalah bergerak ke kiri, maka kita akan tulis sebagai negatif 3. Okay, negatif 3I tambah, okay, pergerakan Y dia naik ke atas, so positif, tambah J. Okay, atau boleh ditulis dalam bentuk kolom vektor. Okay, X dia adalah negatif 3. Okay, dan Y dia 1. Okay, nampak tak beza yang dua contoh pertama dengan contoh ketiga tadi? Negatif 3 ni pada X ni menunjukkan dia bergerak ke kiri. Okay, kita ambil satu lagi contoh terakhir. Contoh terakhir contohnya, okay, kita ambil vektor R pula. Okay, sekarang R bergerak macam ni, dia ke bawah. Okay, bagaimana untuk menulis vektor R dalam bentuk IJ dan dalam bentuk kolom vektor? So untuk contoh D, okay, kita ambil vektor R sebagai contoh. Okay, now kita tengok R bergerak dari sini ke sini. Okay, dah nampak kan? So tak perlu nak tahu detail tentang koordinat pun okay je sebenarnya. As long as tahu dia pergerakan X dia, pergerakan X axis dia kanan ke kiri, kanan atau kiri, dengan pergerakan Y axis dia atas atau bawah. So sekarang ni cuba tengok R, dia bergerak dari sini ke sini. So dia bergerak ke bawah dan dia bergerak dari kiri bawah.
Okay, so sekarang ni kita kena baca. Okay. Untuk dia bergerak dari sini ke sini, dia bergerak, dia mengambil kira laluan paksi X dia ke kiri dan paksi Y dia ke bawah. So untuk pergerakan paksi X, okay, berapa unit dia ambil? 1, 2, 3. Okay. So 3 units to the left. Okay, salin dulu 3 units to the left. Okay. Dan okay, seterusnya dia bergerak ke bawah pula. 1, 2. Then 2 units downward. Okay. So dia bergerak ke kiri dan dia bergerak ke bawah. Jadi kita boleh tulis dalam bentuk IG dia adalah, okay, disebabkan dia bergerak ke kiri, negatif 3I, dan dia bergerak ke bawah, tolak 2J. Atau boleh ditulis dalam bentuk kolom vektor, negatif 3, negatif 2, yang merujuk kepada pergerakan 3 unit ke kiri dan pergerakan 3 unit ke bawah.